Oke, Bunda dan saudara. Kita istighfar seperti biasa. Ya, dan insya Allah kita akan terus Fatihah dan zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي الله الله حي الله الله حي
Allahu Allah Hayy, 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 Ya Qayyum 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 Allah Hayyun Daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jadil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat. Wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami. Suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, 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 Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, 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 Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan dan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid.
Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid. Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid. Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakimu Ya Karimu Ya Ahadu Ya Samad. Ya Hayyu Ya Muhyi. Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Karim, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami, layakkanlah kami, ya Allah. Tuhan kami, layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami.
Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan kami, diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan, keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan makrifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikan pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'azzal islam wal muslimin
اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkallah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan dan tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka. Kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Okey, kita cuba untuk meneruskan buku kita, kitab kita ini, laluan mudah ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan surat berapa? 91 salah. Dah. Dah. Bab terakhir. Bab 5. Saya janji hari itu saya ada nak sebut lagi beberapa amalan yang sedikit, ringan, ringkas, tapi kita mendapat ganjaran yang banyak, yang besar daripada Allah. Yang mana kita selalu memandang remeh pada amalan-amalan itu. Lalu kita pun tak buat. Nah, padahal kita tahu bahawasanya Allah bagi ganjaran yang banyak, yang besar dalam amalan-amalan itu. Saya nak cuba ni sikit lagi ya, nak meneruskan tentang tajuk yang akhir itu, tentang kebaikan kecil tetapi ganjarannya syurga. Surat yang ke-95. Tajuk dia tu. Yang mana yang dulu apakah dia kebaikan yang kecil tu yang yang kita dapat faham daripada hadis Rasulullah, yang kita boleh kumpulkan, iaitu apa dia? Zikir. Zikir saya dah jelaskan tentang zikir tu. Zikir ada zikir hati, ada zikir lisan. Zikir hati, zikir lisan. Karena kedua-dua tu adalah amat penting. Zikir hati, zikir lisan, banyak benda yang kita boleh buat, banyak yang kita boleh zikirkan. Ya? Yang kalau boleh, sudah dapatkan buku yang zikir berganda. Zikir berganda. Kita buat sikit,
Kita dapat sepenuh langit dan bumi kita dapat. Mil'us samawati wal ard. Kita dapat sebanyak makhluk yang ada di bumi. Kita buat satu je zikir. Itu yang kita nak cari, itu yang kita nak kejarkan supaya kita dapat tu. Tak tahulah benda nak buat tak. Dah dengar ada benda yang buat, ada benda yang tak tahu buat ke tak. Kalau boleh kita banyakkanlah benda-benda yang mudah senang tu. Tak ada susah-susah pun. Mulut aja bergerak. Hati ingat. Subhanallah. Alhamdulillah. Ni kan. Ni. Zikir berganda ni. Yang kat sebelah sana pun kawan-kawan kita ni. Semua kita ada buku ni. Kita cuba. Ada tu. Kalau ada zikir yang ada adada. Kalau sebut subhanallah sebanyak mana? Sebanyak bilangan perkara yang Allah cipta. Apa yang Allah cipta? Semua ni Allah cipta ada dalam dunia ni. Langit dan bumi semualah. Apa yang kecil, benda besar, semua yang Allah buat. Kan banyak. Kita baca subhanallah sekali dapat banyak tu. Ya Allah, tak nakkan benda. Kita kejarkanlah ni benda. Supaya kita maknanya kita menghembus nafas nanti dengan senang, husnul khatimah kita dapat, dan kita nanti di akhirat nanti kita mendapat ganjaran-ganjaran yang banyak, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kitab ni kitab ni. Kalau boleh, bukan sakat dia ada zikir tu je di apa ni, di akhir tu dalam muka surat pada 20 ke? Salah saya ada doa. Ada doa. Doa ni pula doa yang dia kata doa yang merangkumi. Apa makna doa yang merangkumi? Kalau kita baca doa ni sajalah, dia merangkumi segala doa yang kita buat. Itu makna merangkumi. Itu sebab kita tengok setengah-setengah doa imam ke apa, ada doa ni di dalam. Tapi kalau kita khusus kita buat doa ni, alangkah banyaknya kita dapat. Banyaknya kita dapat. Maknanya itulah nak pesan juga kat sendiri ni. Nak pesan juga kat diri sendiri supaya istiqamah dengan, kalau dengan 2 buku ni pun dah cukup. Satu doa mustajab ni yang saya bagi pula juga kepada ibu di sini dan kawan-kawan di sana. Ni doa mustajab minal hadis wal kitab. Bukan doa ni kita ambil pada kata-kata ni daripada hadis dan daripada Al-Quran. Kitab tu Al-Quran. Kita tak ragu-ragu lagi dah nak berdoa dengan ni, nak beramal dengan ni. Sebab dia adalah pure daripada hadis dan daripada Al-Quran. Kita tak bimbang lagi. Setengah tu kita ambil dari mana-mana, kita tak tahu. Kita tak tahu dia. Tak tahu. Dia kata ini hadis. Ini Quran memanglah kita tahu kalau Quran. Dia kata daripada hadis. Jadi kita pun ragu-ragu juga. Jadi ini tak payah ragu-ragu lagi dah. Mana kalau kita boleh istiqamah dengan 2 ni pun saja. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Banyaklah amalan yang kita. Okey. Jadi saya nak sebut lagi. Ini ringan, mana amalan yang ringan. Amalan yang sangat ringan kita buat. Mendapat pahala yang banyak. Ini lagi di dalam dalam buku yang kita baca hari itu, dia dalam muka surat 86. Kalau kita boleh tarik sikit apa dia yang dimaksudkan dengan amalan ringan tu, zikir. Dia kata zikirlah, subhanallah, tasbih, takbir, tahlil, hauqalah, itu semua itu adalah termasuk dalam zikir. Kita zikir. Kita hendaklah sentiasa mulut kita ini dengan zikir. Hati kita ini kita tidak lupa dengan zikir. Zikir itu makna apa? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah sentiasa. Okey, selain daripada itu, yang sikit aja. Kita jalan-jalan, nampak batu besar lah. Batu bukanlah besar sangat yang boleh kita
ambil dengan tangan kita. Mana kalau boleh, kalaupun duri ke ranting pokok ke tengah jalan. Kalau orang lalu kan memang kenalah benda tu. Memang terkenalah atas apa ni, duri ke, kayu ke, batu ke. Kita cubalah jauhkan, letak tepi jalan sana. Letak tepi supaya orang boleh lalu senang. Niat kita tu elok supaya senang orang lalu, tak payahlah orang tu nak turun pada kereta dia kemudian nak buang benda tu. Kita buat kan senang, ringan. Selain pada tu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita suruh orang buat baik. Kita belajar sikit-sikit ni kan. Cakap Kedah pure pula dah. Kita belajar sikit-sikit ni kan. Apa yang kita tahu kita sebarkanlah. Kita beritahu kawan kita. Yang aku belajar tadi kan. Ustaz kata gini. Ustaz kata kalau kita buat amalan ni pahala dia sangat besar. Mana kita cuba dakwahkan, mana beri penjelasan kepada kawan kita supaya buat benda tu. Lepas kurang-kurangnya kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kadang anak kita ni dah lagak aja, dia belagak aja. Orang tak buku ke, letak buku ke atas meja ke apa, dia akan baca, dia duduk tengok. Dia punya tu handphone dia aja. Dia duduk tengok yang tu. Padahal dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang tersurat di dalam agama ni, apa yang boleh membawa kepada melebihkan, mendapatkan ganjaran yang lebih. Itu lagi apa dia di antaranya yang kita boleh ambil daripada hadis itu, iaitulah apa ni? Dia kata amar ma'ruf nahi munkar. Buang apa tu di jalan. Buang apa-apa yang boleh yang boleh mengganggu orang di jalan. Kemudian kita tasbih takbir tahlil, itu yang kita dapat daripada hadis di dalam muka surat 86. Kemudian di dalam muka surat 87 pula, iaitulah sedekah. Apa yang kita buat sesuatu, iaitu kita dapat pahala sedekah. Pada di antaranya itulah kita mendamaikan antara dua orang. Damaikan. Banyaklah orang sekarang ni bermusuh. Bermusuhan. Bukan saja setakat pasal perkara-perkara yang berlaku dalam dunia politik sekarang ni, bukan tu saja. Yang lain-lain pun. Kita cuba damaikan. Sudahlah yang sudah-sudah tu. Mari kita pakat tunggu buat kerja. Baik-baik untuk nak elokkan kita punya rakyat. Maknanya kita cuba mendamaikan kan yang bermusuhan. Itu adalah sebagai sedekah. Kita tolong orang, kita lalu-lalu ada benda, ada makcik kan duduk jalan. Mai naik nak pergi mana? Nak pergi surau. Mai naik sini. Mai tumpang saya. Bonceng. Tengoklah juga bonceng pun siapa. Cik Kak, kakak-kakak yang boleh bawa motor ke apa tu. Bolehlah ni pergi bonceng atas motor suami orang. Tak maulah macam tu kan. Ada orang tak kisah. Saya tengok orang Indonesia tak kisah, dia naik aja. Motor siapa pun. Katalah, naik motor suami kawan tu. Tak apa, biasa aja dia kata. Kalau kami sini rasa pelik tak boleh. Kan? Dia orang tak apa, tak boleh macam tu. Kemudian apa lagi? Kita tolong bawa barang kan, kita tolong orang bawa barang yang berat ke apakah, itu juga sebagai sedekah. Perkataan yang baik sedekah. Kita cakap baik sebagai sedekah. Langkah menuju ke solat berjamaah juga adalah sedekah. Membuang sesuatu itu tadilah termasuk dalam hadis yang dalam muka surat 87.
Dan diingatkan kepada kita dalam hadis yang di dalam muka surat 88, maknanya Nabi bersabda, jangan sekali-kali la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan meskipun sekadar bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Maknanya itu pun janganlah kita jumpa saudara kita walaupun kita dalam keadaan kusut ke apa ke, janganlah kita sampai menunjukkan muka kita yang mesam ke, tunjukkan keceriaan. Itu juga dikatakan sebagai sedekah. Dia adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, yang kecil saja, tapi ia adalah mengundang pahala ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Okey, kita pergi kepada sifat penghuni syurga. Muka surat 91. Sifat penghuni syurga. Saya janji tadi tak habis lagi. Ini saya nak bawakan beberapa hadis lah. Beberapa hadis yang yang kita kata yang benda tu ringan saja, sikit saja, tapi dia akan membawa kepada balasan yang sangat besar, iaitu syurga. Sesuailah dengan buku kita ni, iaitulah amalan-amalan yang laluan mudah ke syurga tanpa azab, tanpa hisab. Contohnya di dalam bidang apa? Di dalam bidang ilmu. Kita keluar untuk menuntut ilmu. Macam kita ni. Keluar daripada bilik. Tujuan untuk menuntut ilmu. Itu dah banyak kita dengar lah. Hadis-hadis daripada Rasulullah yang masyhur, itulah hadis riwayat Muslim. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Itu tak ada dalam buku kita. Yang saya ambil daripada lain, itu nak menunjukkan yang membawa kerja kecil saja, sikit saja, tapi membawa ganjaran yang besar. Itu siapa yang memasuki suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke syurga. Menuntut ilmu, dia datang menuntut ilmu, dia melakukan usaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lagi, sesiapa yang pergi ke masjid hanya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarnya, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan, dia tak nak lain melainkan dia nak belajar yang kebaikan. La yuridu illa an yata'allama khairan, dia tak nak melainkan apa yang dia nak itu untuk mempelajari sesuatu kebaikan, ataupun dia mengajar, au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjati. Mungkin biasa dengar kan? Mungkin biasa dengar. Ganjarannya sangat besar. Itu orang seperti orang yang mengerjakan haji secara sempurna. Pahala dia seperti orang yang mengerjakan haji secara yang sempurna. Kita ingatlah, bila kita buat ini, kita buat kebaikan itu, kita pergi masjid untuk kita belajar, ataupun siapa yang pergi masjid untuk mengajar ke, maka dia ganjarannya adalah ka ajri hajin. Makna pahala dia yang dia dapat ialah pahala yang orang buat haji secara sempurna. Itu pun mudah. Jalan je pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Tak jalan pun pergi ke masjid. Okey. Selain daripada itu, sekiranya kita berwudu.
kita mengambil uduk dan kita perelokkan uduk kita. Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang mengambil uduk dan dia memperelokkan uduk dia, fa ahsanal wudu. Jangan ambil uduk cincai-cincai aja. Basuh muka, basuh muka, sini tak kena, tempat tumbuh rambut ni tak kena. Tu cincai-cincai tu kata. Ahsan, kena ada ihsan di dalam wudu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwuduk dan dia perelokkan wuduk dia. Ihsan wuduk ni macam mana? Ihsan, apa makna ihsan? Kita ambil wuduk tu seolah-olah malaikat Allah sedang melihat tu kita buat tu. Betul ke tak betul? Kita buat cincai-cincai ke, kita buat dengan bersungguh-sungguh. Maknanya tu ihsan wuduk. Kemudian lepas kita ambil wuduk, kita cantikkan, elokkan wuduk kita, sempurnakan wuduk kita. Kemudian kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada yang panjang lagi. Waj'alni min ibadikas salihin. Maka apa ganjarannya? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Dibuka untuk dia 8 pintu syurga. Syurga 8 kan? 8 pintu syurga tu dibuka. Yadkhulu min ayyiha sya. Dia boleh masuk pintu mana yang dia suka nak masuk. Kan kamu dah kerja sikit aja. Kalau kita buat, kita boleh dapat syurga. Mana-mana kita boleh masuk. Dari pintu syurga mana-mana kita boleh masuk. Itu ganjaran yang besar tu. Sedikit amalan tapi ganjarannya sangat besar. Ini juga disebut di dalam hadis banyak ni. Hadis Tirmizi ada, hadis sahih, hadis hadis Nasa'i ada. Disebut tentang hadis ni. Bagi kita kadang-kadang kita tengok yang ramai beruduk keluar gitu saja, tak ada apa. Buatlah tak ada nak ada kiblat kemudian buat doa ni, tak ada. Kebanyakan. Tengok je lah. Kalau kita singgah dekat rest kan, ambil wuduk, lebih kurang ni, angkat kaki, angkat tangan semua tu. Apa tu? Habis pergi semayang tu. Tak ada. Tetapi setempat kan pergi khusus untuk doa ni, tak ada. Sebab tak belajar lah kot lah. Tak belajar, tak tahu kata ganjaran dia besar. Itulah surga. Itu dia boleh masuk dari pintu mana yang dia suka. Kemudian mengenai sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Ada hadis yang disebutkan di sini. Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha min az-zunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kullu. Tiada seorang muslim pun, makna dia, apabila masuk waktu salat fardu lalu dia menyempurnakan wuduk, tadi ya, ihsan wuduk dia. Menyempurnakan wuduk, khusyuk dan rukuknya, makna orang ini semua akan perbuatannya itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dosa-dosa sebelum. Kita banyakkan buat dosa sebelum, sedang dan selepas. Mana kita banyak buat dosa. Maka ini dikatakan kalau kita lakukan itu, mana kita elokkan uduk kita, kemudian bila kita semayang dengan khusyuk, dengan rukuk, sujud yang sempurna, maka itu semua akan menjadi kafarah. Mana akan menjadi penghapus dosa-dosa sebelum lima qablaha minaz zunub,
malam yu'ti kabiratan, selama mana dia tidak melakukan dosa besar. Perkara ini wujud ada, wazalika dahr kullu, mana wujud sepanjang tahun. Ini satu, man shallal bardain. Bardain, apa makna bardain? Iaitu solat dua sejuk. Bardun tu makna sejuk. Bardaini makna dua sejuk. Apa dia dua sejuk? Iaitu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Siapa yang sembahyang subuh, sembahyang asar dengan sempurna macam tadi ni, dia masuk syurga. Jangan bila dengar hadis ni, oh dia sembahyang subuh dengan sembahyang asar je. Yang subuh sembahyang asar saja, tak boleh lah. Mana sembahyang yang sempurna lah. Ini disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim juga. Sembahyang jemaah. Jemaah. Ini kalau kita boleh, kita kejar kalau untuk kita dapat sembahyang jemaah. Kita sembahyang jemaah. Sembahyang berjamaah. Sebab kalau sembahyang seorang dapat 1. Kalau sembahyang jemaah dapat 27. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadzi bi 27 darajah. Mendapat 27. Kalau sembahyang seorang 1. Sembahyang ni dapat 27. Tengoklah lebih mana kelebihannya itu pada sembahyang berjamaah. Kita kalau kadang-kadang saya tengok, kalau boleh kita ajak mengajaklah sembahyang jemaah ni. Ada orang aku nak sembahyang seorang. Tak ingat tu bahawasanya bila sembahyang jemaah dapat 27, sembahyang seorang 1 aja. Cuba kita berkejar-kejaran ataupun kita berusaha untuk kita dapat sembahyang berjemaah. Kalau boleh ajaklah mari kita berjemaah, dapat 27 daripada sembahyang seorang itu 1. Okey. Apa lagi yang amalannya sedikit kita mendapat pahala yang banyak, itulah sembahyang sunat lah, selepas daripada sembahyang fardu. Kita tengok apa yang sangat afdal, yang sangat baik di antara sembahyang sunat. Yang lebih afdal ialah sembahyang malam. Afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Hadis riwayat Muslim. Afdalus salat, sebaik-baik salat selepas salat fardu adalah salat malam. Hingga dikatakan walaupun kita boleh dapat sembahyang 2 rakaat, katalah kita bangun dah terlewat ke, dalam 15 minit, 20 minit lagi nak masuk ni, kita kejarkan untuk dapat tahajud. Kita buatlah. Sempat kot dapat 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Kita dapatkan. Itu sembahyang tahajud. Kemudian ini saya pun baru jumpa hadis ni kan. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Hadis Abu Daud dia kata, salat 2 rakaat selepas buat dosa. Kita duk buat tak? Kita kalau kita sembahyang taubat kan tu, kita tunggu malam tu kita buat. Kan? Tunggu malam ke ataupun kata siang lah, kalau kita nak buat pun boleh lah. Kita tunggu masa-masa dia. Tapi ini dia kata solat 2 rakaat selepas buat dosa. Takkan kita tak tahu kita buat dosa? Takkan kita tak tahu? Kan kita kalau mengata dosa tak? Tak sembahyang pun. Terus aja pokpek buat dosa. Dosa mata, kita tengok satu benda. Kita memanjang-manjangkan pandangan kita. Kita tak setakat tu je. Kita tengok lagi. Macam orang lelaki kan. Kita pun kalau kita tengok kan.
Lelaki tengok perempuan lawa lah. Tengok lagi sekali, nak tengok lagi, nak tengok. Itu dosa tu. Itu yang ada dalam Quran supaya kita tundukkan pandangan kita. Mana tunduk pandangan, ingat kita terus menerus buat benda tu, kita tundukkan pandangan kita. Bila kita tahu kita buat dosa, maknanya ma min abadin, tiada seorang hamba pun yang membuat dosa. Ma min abadin yuznibu zamban, yang dia buat dosa, kemudian dia pun fayuhsinu tuhura, kemudian dia bersuci dengan baik. Tengok. Bila kita ambil wuduk saja, dia letak perkataan ihsan. Maknanya kebanyakan kita ni tidak ihsan kot dalam wuduk kita ni. Kita tidak buat elok-elok, cantik-cantik dalam wuduk kita. Sebab itu ditekankan selalu kalau wuduk saja, ihsan dalam wuduk. Yuhsin al-wuduk. Dan kemudian dia bersuci dengan baik. Mana ambil wuduk lah. Summa yaqumu, kemudian dia pun bangun solat, yusalli raka'atain, sembahyang 2 rakaat. Ini sembahyang lepas buat dosa ni. Summa yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dia. Mungkin kita hari ini baru tahu kan? Hari ini kita baru tahu ada hadis yang mengatakan begitu. Mana kita cuba laksanakan, buat. Aku buat dosa tadi Allah, sembahyang 2 rakaat. Duduk sembahyang 2 rakaat. Macam dulu kita tak tahu bahawa sembahyang sunat ada sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum lepas zuhur. Kita tak tahu dulu. Kita tak buatlah, kita buat dua gitulah. Begitu kita bila baca hadis, ada hadis. Itu kita buatlah. Macam kata ustaz apa yang selalu duduk dalam apa ni? Ustaz apa selalu dia duduk beletir lah. Dia duduk beletir, dia kata apa? 2 tahun sudah pun saya dah habaq. 3 tahun sudah pun saya dah habaq. 2 tahun sudah pun saya dah habaq. Apa ni, setahun sudah pun saya dah bagi tahu, 2 bulan sudah pun saya dah bagi tahu, tak buat pun. Tak buat pun. Tidak Ustaz Samsuri ke? Samsuri ke Ustaz apa sama kenal? Wadi. Ustaz Samsuri. Datuk dah lagi. Cakap Kedah buka tu. Wadi Anwar juga. Wadi kan, dia selalu cakap macam tu. Saya dah cakap dah, tak buat juga, dia kata. Samsuri Ahmad. Jadi kita ni bila tahu, jadikan diri kita ni, kita ambil contoh daripada sahabat, daripada isteri Nabi, bila saja diberitahu, kita buatlah. Itu istiqamah sampai terus. Macam itulah kita kalau boleh, kalau kita nak jadi seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukminah, maka apa yang kita dengar, kebaikan yang kita boleh buat, kita istiqamah terus. Sambil minta kepada Allah supaya bagi kekuatan kepada kita. Bagi kekuatan kepada kita untuk kita lakukan. Jangan lagi kita tangguh-tangguh. Jangan lagi tangguhkan masa lagi kita ni. Maknanya bila-bila saja Allah boleh ambil kita. Kita tengoklah apa yang berlaku sekeliling kita. Kita tak sangka itu yang berlaku. Tak sangka pun dia elok aja. 2 hari sudah aja elok aja jumpa dia. Kita tak sangka. Jadi kita nak sentiasa ingatkan dia kita begitu. Supaya kita ada kekuatan, kita ada semangat untuk melakukan apa yang diajar oleh Nabi kita melalui hadis ini. Saya baca lagi sekali hadis ini. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yuznibu, zanaba, aznaba, yuznibu, yang membuat dosa, zamban, yuznibu zamban, yang membuat dosa. Kemudian fayuhsinul wudu tuhura, kemudian dia pun bersuci dengan baik, mana dia mengambil wudu, lalu summa yaqumu, dia bangun, fayusalli raka'atain, dan dia pun sembahyang 2 rakaat, maka
Allah akan summa yastaghfirullah, kemudian dia pun meminta ampun, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dia baca kan selepas sembahyang tu, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampunkan dia. Kita nak gitulah. Sembahyang 2 rakaat lah. Salli sunat at-taubah raka'ataini. Yang taubatlah. Kita istighfar aja. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, kalau kita ada doa yang ni boleh. Kalau ada doa dia apa? Doa istighfar. Astaghfirullahalazim, yang doa kita sembahyang taubat tu kan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih min kulli zambin aznabtuhu amdan aw khata'an sirran wa alaniyatan saghiran wa kabiran innaka anta ghaffaruz dzunub fattahul qulub sattarul uyub kashiful kurub kan wa atubu ilaih minaz dzunub. Aku bertaubat kepadamu, atubu ilaih minaz dzunub billati a'lam, daripada dosa-dosa yang aku tahu, wa minaz dzunub billati la, daripada dosa yang aku tak tahu. Macam benda kata tadi, kita tak tahu kita buat dosa kan, kita tak tahu padahal benda tu dosa. Kita minta doa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah ampunkan. Minaz dzunub billati a'lam, daripada dosa yang aku tahu, wa minaz dzunub billati la a'lam, daripada dosa-dosa yang aku tak tahu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha berkuasa ya Allah. Doa solat taubat tu kan, kita boleh guna kat situ. Selain daripada itu apa dia? dalam puasa Ramadan kan, puasa Ramadan akan datang, kita akan menyambut puasa Ramadan, kemudian puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, puasa ada puasa fisabilillah. Puasa apa ni? Man shoma yauman fisabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Tiada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah Ta'ala kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sebanyak 70 tahun. Sehari puasa fisabilillah. Puasa sunat lah. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan. Tu puasa hari putih tu kan. Hari putih. Kemudian beri makan kepada orang berbuka. Samalah. Maknanya amalan-amalan yang kecil tapi ia mendapat ganjaran yang besar. Kalau ini yang kita beri makanan kepada orang berbuka ni, apa dia balasan dia? Iaitulah dia mendapat mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an. Siapa yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, baginya umpama ganjaran orang yang berpuasa itu. Ganjaran dia sama dengan ganjaran orang yang berpuasa itu, dia dapat pahala tu tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Tak dikurangi pahala sedikit pun. Ini hadis Tirmizi, hadis Ibnu Majah. Selain daripada itu, dari segi infak, kita infak harta kita, dia akan memadamkan dosa. Sedekah, as-sedekah tudfi'ul khati'ah, memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Okey. Apa lagi? Membantu orang yang memerlukan dalam hutang dan sebagainya. Sesiapa yang menyelamatkan seorang mukmin, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya,
Siapa yang menyelamatkan seorang mukmin dari sesuatu musibah dunia, Allah akan menyelamatkannya. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah menyelamatkannya dari satu musibah akhirat. Sesiapa yang memudahkan urusan orang yang kesempitan, man yassara ala mu'asirin. Siapa yang mempermudahkan urusan orang yang kesempitan, man yassara ala mu'asirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah akan sentiasa membantu seseorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Doa minta mati syahid. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firash. Tadi kan doa kita tadi ada kan, kita minta supaya Allah matikan kita syahid. Siapa yang berdoa minta mati syahid dengan jujur, bisidqin, man sa'alallaha syahadata bisidqin, dengan jujur, dengan benar, Allah akan menyampaikan dia ke martabat syuhada. Ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firash. Sekalipun dia mati di atas katil dia. Tadi kita minta tadi kita ni seminggu 2 kali kita minta ke Allah ni supaya kalau matikanlah sebagai syahid. Maknanya ikut hadis ni, walaupun kita tidak mati di medan perang, tapi Allah akan sampaikan kita ke martabat syuhada, walaupun wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas katil dia. Kita perlu minta, ibu, kita minta. Kita berakhlak, berbudi pekerti baik. Kalau kita cinta kerana Allah. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalalil yaum uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Maksudnya sesungguhnya Allah berkata pada hari kiamat. Allah seru pada hari kiamat. Di manakah orang-orang yang saling mencintai di bawah keagunganku? Hari ini aku akan lindungi mereka di bawah bayangku. Hari ini tiada bayang kecuali bayangku. Ini dia termasuk dalam ada hadis juga yang mengatakan seorang tu kalau dia kasih kerana Allah, bukan kerana apa. Al-hubba lillah. Mana dia kasih sayang kerana Allah. Dia akan diberikan apa kita kata dilindungi di bawah lindungan arasy Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi al-yawma la zilla illa zilluh. Hadis ada salah satunya itulah orang yang kasih sayangnya adalah kerana Allah. Inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Benar, orang bersikap benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan, kebajikan, dan kebajikan itu membawa kepada syurga. Sidq, mana bercakap benar, buat sesuatu dengan benar akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada syurga. Wal birru yahdi ilal jannah. Menahan kemarahan juga. Ghaiz, ya. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah min al-huril ain ma syaa. Wah, ini lagi dahsyat ni.
Siapa yang menahan kemarahan dalam keadaan dia berpuasa, melepaskannya. Dia tahan kemarahan. Sedangkan dia berpuasa, melepaskan kemarahan dia. Allah akan memanggilnya di khalayak ramai pada hari kiamat kelak. Kenapa? Untuknya memilih mana-mana hur ain. Pada hur ain itu bidadari jelita yang dia ingin. Orang perempuan dapat apa? Bidadara lah, dah lah. Bidadara. Bidadara. Dapat juga. Dapat bidadari. Ini banyak sekali hadis-hadis hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud, daripada Tirmizi, daripada Ibnu Majah, daripada Sahih Ibnu Majah. Mana hadis ni? Mana menahan kemarahan. Okey. Itulah ya di antara perkara yang kita kata apa ni? Kita sebut tadi yang kecil, remeh, benda yang kecil tetapi mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Di antaranya. Okey, kita pergi kepada kita punya ni 91 tadi, 10 sifat penghuni syurga. Kita nak tengok sifat yang macam mana ni. 10 sifat penghuni syurga. Ustazah, Kita nak boleh apa sekejap dah sebelum kita sambung kan. Okey. Kita cerita pasal solat jemaah semua tadi kan. So katalah kita kan kita selalu banyak macam antara kita gathering lah perempuan-perempuan lah sajalah kan. Jadi bila kita kata eloklah macam saya kata ajak ramai-ramai kita sembahyang jemaah daripada masing-masing sembahyang kat bilik ke apa kan. Bila tapi biasa kita bila terjadi macam tu kadang-kadang dia orang main bertolak-tolak. Kalau jadi imam, jangan nanti imam, kita tak nak jadi imam. Seorang saya selalu tengoklah benda-benda macam ni. Jadi memang kita kata jemaah elok, kita kata 27 kali je kan. Ini terjadi. Bila orang tolak-tolak seolah-olah dia kata betul ke tidaklah kita jadi imam ni nanti kita terpaksa tanggung semua makmum punya salah semua tolak-tolak. Macam mana nak bagi orang faham? Biarlah salah seorang jadi imam, bukan tak boleh baca Fatihah pun boleh. Biasa kan? Tapi tak nak. Macam mana tu Ustazah? Biasa antara perempuan lah. Biasanya orang lelaki kadang dia elok je, ikut je. Kalau yang perempuan ni kan, pergi sana seorang, 2 orang, pergi sana seorang. Kan sanggup seorang-seorang, 3 orang berdiri. Nak cakap dia. Macam mana Ustazah? Selalu jadi. Mungkin tak memahami sepenuhnya fadilat kita sembahyang jemaah ni. Tak memahami bersungguh-sungguh fadilat kita sembahyang berjemaah dapat pahala lebih. Sembahyang ni dapat 1 je. Sembahyang jemaah dapat lebih. Macam kalau kita tengok pun kalau kita ni sembahyang betul sembahyang dah habis. Kalau ada seorang tinggal seorang yang dia duduk sambung lagi dia punya sembahyang kan sebab dia masbuk mana-mana. Kadang-kadang orang tak pergi ikut dia, pergilah ikut dia untuk mendapat pahala jemaah. Ikut dia. Dia nak kata apa? Sebab kita tahu fadilatnya sangat banyak. Kita tak nak ketinggalan. Jadi kita kena ingat itulah. Mana kita sembahyang berjamaah. Nabi jelas-jelas kata salatul jamaah afdalu. Sembahyang jemaah lebih afdal min salatil fadh, daripada sembahyang seorang. Dapat berapa pahala? Bisa ba'in wa 20 darajah. Yang dapat 27 pahala. Benar-benar alhamdulillah. Tiap-tiap waktu sembahyang jemaah kan, alhamdulillah. Jangan ketinggalan. Kita hendaklah bersungguh-sungguh untuk kita dapat sembahyang berjamaah. Sebab kita nak kejarkan pahala tu. Kita nak kumpul pahala tu. Di samping pahala-pahala lain. Yang kita buat zikir, kita dapat pahala lagi. Benda memang nak duduk di insyirah ni, nak kumpul buat pahala lah. Kumpul buat pahala banyak-banyak. Yang kita dah belajar, kita amalkan. Yang tadi, mungkin sesuatu yang baru. Mana rasa buat dosa je, rasa duk lepas kata kat orang ke apa, cepat-cepat sembahyang 2 rakaat, sembahyang taubat. Supaya maknanya supaya terhapuslah dosa kita tu kan.
Yang dia kata yang bertolak-tolak tak nak jadi imam tu maksud saya. Tolak-tolak kan. Tak nak, saya tak berani. Saya tak berani. Padahal dia boleh. Saya tak berani lah. Nanti dosa orang kita tanggung lah. Macam sebenarnya Kan dosa orang kita tanggung kan. kan. Aduh. Taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Quran kata kamu tak tanggung dosa. Seorang tak tanggung dosa orang. La taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang duk sebut tanggung-tanggung tu macam tu kot. Sebab kita masuk-masuk kan, kita masuk dah setengah dah Fatihah. Kalau boleh kita habiskanlah Fatihah tu kalau dah rukuk dah pun, tapi janganlah sampai berlalu berapa kita kata berapa rukun kan. Kita habiskan Fatihah kita. Kalau tidak pun, kalau sempit sangat dan masuk dah dia pun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dah kita tak nak buat Fatihah. Kita boleh situlah kot dia pun kata Macam-macam dia. Maknanya ni apa ni? Jadi imam tu tanggung Fatihah. Bukan tanggung dosa, jalan teruslah. Tak tanggung dosa pun. Cuma kita nakkan itu kita kena faham. Faham betul. Kena faham kan dia orang kecil. Dia rasa bukannya orang besar susah. Itulah. Rasa susah lah Dia orang berlapang dada. Sebab kita nak tujuan kita nak berjamaah. Tujuan kita nak meraih pahala, ya, meraih pahala. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sifat penghuni syurga. Ada 10 sifat penghuni syurga. Di sini mereka ialah orang-orang yang pertama memelihara solatnya. Lagi solat. Kedua, khusyuk dalam solatnya. Lagi berkaitan dengan solat. Itu kena khusyuk. Ketiga, menjauhkan diri daripada perkara sia-sia. Kita akan huraikan nanti daripada ayat Al-Quran yang kita akan diambil daripada Suratul Mukminun. Membersihkan harta dengan menunaikan zakat. Menjaga kehormatan diri. Menjaga amanah dan janji. Bertaubat, menjaga kewajipannya, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kita lihat sebelahnya, itulah satu ayat daripada Suratul Mukminun, ayat pertama sehingga 11. Surah yang ke-23, Surah Al-Mukminun, itulah ayat yang pertama dan sampai ke 11 yang nak menceritakan kepada kita tentang siapa? Aflahal mu'minun, iaitu orang-orang sifat penghuni syurga. Sifat penghuni syurga. Yang mana sifat penghuni syurga bukan sebarang syurga. Syurga ini adalah syurga Firdaus. Kita pun kalau minta doa kan, kita mintalah syurga yang paling tinggi. Allah kurniakanlah padaku syurga Firdaus, ya Allah. Tapi kalau nak dapat syurga ni macam mana? Cuba tengok di dalam ayat Suratul Mukminun daripada ayat pertama sehingga ayat 11. Ayat daripada Suratul Mukminin ni pertama kita tengok Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nanti kita bilang satu-satu. Berapa ada dalam ni? Walladzina hum 'anil lagwi mu'aridun. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون
ulaika humul warisuna allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Surah ini surah Al-Mu'minun, dia mengandungi 118 ayat. Semuanya diturunkan di Mekah, dikatakan di sini, kecuali 3 potong ayat diturunkan di Madinah, iaitu ayat yang ke-75 hingga ayat 77. 75, 76, 77 itu ayat itu adalah Madaniyah. Selain daripada itu adalah Makkiyah. Surah ini diturunkan bila? Bila surah ini diturunkan? Itu selepas daripada surah Anbiya diletakkan surah Al-Hajj. Selepas itu diletakkan surah Al-Hajj mengikut susunan Mushaf Utsmani. Kerana memandangkan adanya perselisihan antara keduanya, yang mana antara lain ialah seperti berikut. Ini dalam surah Al-Hajj, penutupnya diakhiri dengan menyebutkan keadaan orang-orang mukmin yang diperintahkan supaya mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat serta mengerjakan kebaikan agar mereka mendapat kemenangan dan kejayaan. Maka menepatilah perihal kejayaan orang-orang yang beriman itu disebutkan di permulaan surah ini, surah Al-Mu'minun ini. Sebab di akhir surah Al-Hajj itu disebutkan tu, maka kata sesuailah disebutkan pula di dalam Suratul Mu'min sebagai pembukaan Suratul Mu'min. Di dalam kedua-dua surah ini diperkatakan hal ehwal permulaan kejadian makhluk. Kalau dalam surah Mu'min pun diceritakan tentang kejadian makhluk juga. Dan ini merupakan bukti tentang adanya hari kebangkitan, di mana manusia nanti akan dikumpulkan dengan dihidupkan semula. Kedua-dua surah ini mengandungi kisah para nabi dengan umat mereka masing-masing untuk menjadi tauladan kepada umat yang akan datang kemudian. Ditegakkan dalil tentang wujudnya pencipta alam yang Maha Esa dan dalam kedua-dua surah ini, surah Al-Hajj dan surah Al-Mu'minun. Surah Mu'min adalah diriwayatkan bahwasanya para sahabat telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana dalam keadaan perangai Rasulullah? Para sahabat tanya, perangai Rasulullah ni macam mana wahai Aisyah? Para sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah pun menjawab seperti mana yang masyhur, yang selalu kita dengar daripada penceramah yang menceritakan tentang hadis pertanyaan para sahabat tentang perangai Rasulullah. Apa Aisyah jawab? Maka beliau menjawab, Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Artinya apa? Perangai Rasulullah ni, perangai baginda ini adalah perangai baginda semuanya menepati ajaran Al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Jadi Aisyah jawab, perangai Rasulullah adalah menepati ajaran Al-Quran. Dan teruslah dibaca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampailah kepada ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Aisyah baca ayat tu. Begitulah dia kata perangai Rasulullah. Itulah perangai. Jadi ini menunjukkan kepada, mungkin kita boleh kata sebab turun ayat lah. Sebab turun ayat ini itu oleh kerana ada pertanyaan daripada para sahabat tentang perangai Rasulullah. Sayyidatina Aisyah menjawab begitu. Kana khuluquhu al-Quran. Kemudian dia pun terus membaca ayat itu sampailah kepada walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Begitu juga ada satu riwayat daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, adalah Rasulullah SAW itu apabila diturunkan wahyu, baginda mendengar di hadapannya suara yang berdengung seperti degungan lebah.
pada suatu hari Allah telah menurunkan wahyu kepadanya dan baginda dalam beberapa saat berkeadaan demikian. Kemudian baginda pun merasai kegembiraan lalu membaca ayat ni, qad aflahal mu'minun. Tu mana mungkinan nak ceritakan tentang keadaan turun ayat ni. Rasulullah dengar macam bunyi apa? Macam bunyi lebah. Kan? Rasulullah ni macam-macam bila wahyu datang tu macam-macam keadaan wahyu tu datang. Ni yang ni bunyi macam apa? Orang kata apa? Lebah tu. Kan? Kan dia dapat ayat ni. Allah turunkan kepada dia, wahyukan kepada dia ayat ni, qad aflahal mu'minun, daripada permulaan surah hinggalah sampai 10 ayat itulah yang kita akan baca sekejap lagi. Kemudian lepas dia terima wahyu surah tu, dia pun berdoa, Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa a'tina wala tahrimna wa athirna wala tu'thir alaina Allahumma ardina warda anna. Dia doa. Lepas dah dia dapat ayat ni, dia doa, ya Allah, berilah kami tambahan, janganlah dikurangkan, dan muliakanlah kami dengan jangan dihinakan, dan berilah kami kurnia, jangan dikempunankan. Maka jangan kami ni macam duk harap aja, bagilah kurnia. Dan jadikanlah kami orang yang terpilih, jangan tersisih. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang redha dan engkau pula redha kepada kami. Memang ini pun satu doa ni. Ini satu doa yang Rasulullah ajar supaya kita amalkan. Allah SWT telah membuka surah ini. Allah buka surah ini dengan menetapkan kejayaan dan keuntungan bagi orang-orang yang terkumpul pada diri mereka 7 macam sifat yang baik-baik. Pada sifat-sifat tu, iaitulah apa dia yang mula ayat tu berbunyi qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, iaitu 7 macam sifat yang baik-baik bagi sifat orang nak masuk syurga ni ialah orang yang beriman. Pertama, aflahal mu'minun. Kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyang. Kita akan insya-Allah perkatakan selepas ni tentang macam mana khusyuk. Kita ni selalunya tak khusyuk lah. Macam mana ni nak khusyuk ni? Kalau khusyuk, kalau nak ikutkan istilah khusyuk ni, tak ingat apa dah. Kita ni tak ingat apa dah bila sembahyang, khusyuk tak ingat apa dah. Macam mana ni? Duk sembahyang ni memang duk ingat apa, cuma duk layan hati ni, tarik balik ke dalam sembahyang. Bila nak terbang, bila mana tarik balik. Betul ya kita punya khusyuk. Macam mana kita akan lihat masalah tu. Yang khusyuk dalam sembahyang. Ini kedua ya. Yang ketiga, menjauhkan perkataan kotor. Allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kataan lagu. Saya akan jelaskan nanti. Perkataan yang kotor dijauhi. Membersihkan diri dengan berzakat. Apa dia? Yakni walladzina hum lizakati fa'ilun. Itu yang keempat. Berzakat. Yang kelima, memelihara kemaluan, kehormatan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang memelihara kemaluan. Furuj, faraj, menjaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan kepada isteri-isteri mereka atau hamba-hamba sahaya perempuan yang mereka milik, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela berbuat demikian. Kalau atas isteri dia, hamba sahaya dia, tak apalah. Kemudian sifat yang seterusnya ialah
Yang ke-6, memelihara amanah dan janji. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang memelihara amanah yang dipertaruhkan dan mereka ini juga menepati janji. Amanah dan menepati janji. Mereka jaga. Dan yang akhir sekali ialah melazimkan pekerjaan sembahyang mereka yang memperolehi kejayaan dan akan mewarisi Firdaus. Itulah yang akhir ayat sekali, iaitulah wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Kita tengok 2 kali sebut sembahyang. Tadi pun dah sebut dah. Khashi'un. Ni dia sebut lagi tambah, iaitulah wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka ini akan mewarisi Firdaus. Mereka akan menerima pusaka. Ulaika humul warisun. Waris, mereka ini akan menerima pusaka. Apa pusaka mereka? Yang diberikan oleh Allah, yang mempusakai syurga Firdaus. Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. InsyaAllah saya akan jelaskan dengan lebih jelas lagi tentang ayat ini insyaAllah pada minggu hadapan insyaAllah. Maknanya muka surat ni lah, muka surat 92 lah, kita akan jelaskan tentang ayat ini. Okey. Ada apa pun nak berkongsi lagi? Nak pergi sembang Jumaat? Jumaat orang sebelah nak pergi sembang Jumaat. Oh, nak pergi sembang Jumaat. Siap. Okay. Ya Allah. Okey, tak ada siapa nak kongsi apa ataupun nak bagi pandangan. Ya. Okeylah, kita doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni ada latihan kan? Ada kan? Ada. InsyaAllah ada 2.30. 2.30. Lepas tu nak minta Ustazah perbetulkan sikit ending lagu Gambus tu. Gambus tu tak berapa bagus sikit lah bagi Kak Mul lah. Okey, kita tengoklah sama-sama. Saya pun pandai je. Saya kita lagu yang Zalia Ahmed tu okey lah, tu okey. Tadi berita yang kita terima tadi, HL punya adik dah koma kan? HL dah on the way to operation. Adik lelaki dia tu urat darah dah burst, dah pecah. Oh. Dah koma di hospital. Sebelum ni tak sakit kan? Sebelum ni tak ada sakit kan? Tak tahulah yang tukar yang ni, tak tahulah yang mana. Nampak Dixon ni. Adik lelaki ya? Lelaki kan perempuan? Lelaki. Dia dah pergi dah on the way dah, tak tahulah. Dah kata tak boleh nak cakap apalah, doktor kata tak boleh nak cakap apa lagi dah. Sudah nak pergi dah. Macam abang saya dulu lah. Bila bus tu habis. Kata 10 minit. Itu Masna syukur kan, bukan Masna Syai. Apa dia? Mak Masna. Mak Masna tu mentua Haji Syukur meninggal. Tadi meninggal. Siapa Mak Masna? Masna Syukur, isteri Syukur. Masna Sai. Masna MAZ dia Masna. Masna Yusof, isteri. Syukur lah. Mak dia meninggal tadi. Oh, mak dia. Dia rumah dia kah? Sungai Rahman? Urus dekat Sungai Sekamat. Oh, Sekamat. Ya. Jumaat. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Okey. Kita baca sikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, simpankanlah apa yang kami pelajari pada hari ini. Kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukan. Dan janganlah golongkan kami dalam golongan orang yang lupa. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami yang menjadi pegangan penjagaan bagi urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami yang padanya tempat hidup kami. Perbaikilah bagi kami akhirat kami yang padanya tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai penambahan setiap kebaikan kepada kami. Serta jadikanlah kematian sebagai kerehatan bagi kami daripada segala kejahatan. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal haya wa khairal mamat wa sabbitna wa saqqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik amalan, sebaik-baik pahala. Kami mohon kepadamu ya Allah sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Tetapkanlah kami serta beratkanlah timbangan kami, kebaikan kami, pastikan iman kami, angkatkan darjat kami. Terimalah solat kami serta ampunilah kesalahan kami. Dan kami mohon kepadamu darjat-darjat yang tertinggi dari syurga, yaitu syurga Firdaus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.